Selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar yang cikgu kasihi? Waalaikum. Tachahau ni hao ma. Apa khabar? Mudah-mudahan pelajar-pelajar semua masih berada dalam keadaan sehat sejahtera, mantap, cerdas minda, hebat moralnya hari-hari. Baik pelajar, hari ini kita nak belajar tentang kepentingan mempelajari moral. Hidup bermoral, pemangkin kesejahteraan. Apabila kita memahami kepentingan kita perlu hidup dalam keadaan bermoral, kita akan dapat meneruskan kelestarian akhlak yang tinggi, moral yang tinggi untuk menjadi pribadi yang disegani. Baik, pelajar-pelajar, pendidikan moral ni kita kena belajar. Sebab apa? Untuk kita menjadi insan yang bermoral, untuk kita mendapat laluan hidup yang bermoral. Banyak kepentingan kita belajar pendidikan moral ni, untuk bagaimana kita nak membentuk tingkah laku bermoral, bagaimana kita nak membentuk hidup yang bermoral. Daripada dulu kita belajar, kita mengenal bagaimana perbuatan baik, benar dan patut, bagaimana ciri-ciri insan bermoral, dan kali ini kita nak belajar tentang hidup bermoral. Baik pelajar-pelajar, yang pertama, tujuan kita belajar moral ini, tujuan kita nak hidup dalam keadaan bermoral ini, yang pertama sekali adalah menjadi insan yang berakhlak mulia. Pelajar, sebagai insan yang berakhlak mulia, kita seharusnya selalu berfikir dan bertingkah laku dengan nilai-nilai murni. Kita mesti mengamalkan nilai-nilai murni yang sewajarnya. Sebagai contoh, saya selalu menjaga maruah diri. Maruah diri kita sendiri ni kena jaga, maruah keluarga. Kita taat ibu ayah kita, kita taat untuk kita belajar sampai kita berjaya. Betul tak? Kita juga mesti mengamalkan perlakuan yang sopan pada ibu dan ayah. Kita mengamalkan perlakuan yang sopan ni juga kepada jiran-jiran, juga pada kawan-kawan, pada guru kita, pada masyarakat, pada seluruh negara, pada semua manusia yang ada di dunia ini. Dan bukannya hidup bermoral ni kepada manusia saja, tetapi juga kepada haiwan dan kepada juga alam sekitar. Pelajar-pelajar, yang seterusnya mengamalkan integriti. Apa itu integriti? Sebagai seorang yang berintegriti ni, saya perlu berpegang teguh kepada agama, nilai dan pegangan dan peraturan kita, supaya kita dapat bertindak dan bertingkah laku dalam pelbagai situasi. Misalnya, saya mendapat tanggungjawab sebagai seorang pengawas. Jadi bila kita dapat tanggungjawab sebagai seorang pengawas, kita mesti melaksanakan amanah itu dengan sangat berintegriti. Contohnya, apabila kita ditugaskan untuk membuat laporan pelajar yang lewat hadir ke sekolah, jadi disebabkan pelajar itu adalah kawan baik kita, jadi kita berada di dalam dilema. Dan ini adalah salah satu situasi yang berlaku di dalam pencirian dan hidup kita, untuk menentukan kita memilih jalan bermoral ataupun tidak bermoral. Pelajar, jadi sebagai seorang pengawas yang mengamalkan integriti yang baik, kita ambil nama dia juga dan kita laporkan kepada guru sebab dia lewat hadir ke sekolah. Nampak tak pelajar? Baik, itu adalah salah satu tindakan dan hidup bermoral, sebab kita mengamalkan integriti, mengatasi hubungan dan sentimen yang ada. Baik pelajar, yang seterusnya, kita ingin mempunyai nilai sejagat. Apa itu maksud nilai sejagat? Seseorang yang mempunyai nilai sejagat ni, dia akan bersedia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni yang diterima oleh semua. Sejagat ni maksud dia pelajar, lokal dan global. Maksudnya semua orang. Semua orang dalam connection kita terima apakah nilai-nilai murni yang kita nak bawa. Contohnya, saya menghormati sesama manusia dan saya menghormati haiwan misalnya. Contoh, apa cara kita nak hormat haiwan misalnya? Salah satu tanda kita menghormati haiwan ialah apabila kita melayani mereka dengan tuntutan fitrah hidup mereka. Contohnya, kita membela haiwan peliharaan. Jadi salah satu tuntutan fitrah mereka adalah makan dan minum. Sebagai contoh, kita membela kucing ataupun anjing di rumah kan. Bila kita bela, kita kena bagi makan dan minum. Kita kena perhatikan tentang kebajikan mereka. Ini adalah salah satu elemen macam mana kita menzahirkan nilai-nilai murni, berperi kemanusiaan, berkasih sayang, hormat menghormati. Kita hormatlah, betul tak? Pelajar, kepada haiwan. Kalau pada manusia, salah satu amalan atau norma hidup kita, bila kita lalu dengan
depan orang tua yang lebih tua, lebih dewasa, kita tunduk sikit kepala kita, kita rendahkan suara kita, betul tak? Ada adab kita nak bercakap, betul tak pelajar? Jangan kita main cakap saja. Contoh kita mahukan sesuatu daripada jiran kita, misalnya mak kita suruh pinjam cangkul kat jiran kita. Jadi kita pergi rumah dia, kita bagi salam, and then kita pun cakap baik-baik. Contoh cara cakap baik, "Makcik, boleh ke saya pinjam cangkul rumah pakcik? Mak saya nak tanam ubi." Misalnya kan. Jadi kita cakap elok-elok macam tu pelajar. Adakah boleh kita jumpa jiran kita itu, kita bak cangkul dengan tak bagi salamnya, dengan tidak bertanya khabarnya, tidak ada mukaddimah, tidak ada introduction? Macam mana kita nak menzahirkan perubatan hormat menghormati? Betul tak pelajar? Baik, yang seterusnya adalah membentuk perpaduan. Penting sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mengekalkan dan menjana perpaduan ni, pelajar-pelajar. Malaysia ni biodiversity, kaum, bahasa, budaya, agama, banyak pelajar. Jadi penting kita bersatu padu. Penting kita berada dalam kronologi hidup bermoral ini. Penting kita belajar moral ni. Kita perlu berganding bahu untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni, yang aman, yang damai, yang bersatu padu. Contohnya, kita kena hormat individu lain walaupun kita berbeza pegangan agama. Misalnya, orang Islam sedang berpuasa pada bulan Ramadan, ini bulan berpuasa. Jadi, sebagai orang yang bukan beragama Islam, kita hormat. Jangan kita makan di depan mereka pada waktu siang hari. Betul tak? Setidak-tidaknya ada sensitivity, jangan di depan. Ataupun kalau keadaan mendesak, dalam situasi yang mendesak, kita terpaksa minum air, kita minta izin lah. Misalnya Raju bertemu dengan Ahmad di dalam kelas. Ahmad sedang mandang Raju dan Raju sangat kehausan. Jadi adabnya, Raju boleh cakap dengan Ahmad, "Ahmad, minta maaf, saya terpaksa minum air ni. Boleh ya Ahmad?" Cantik kan pelajar begitu? Dari segi sentimen, cantik. Jadi Ahmad pun dapat terima perbuatan itu. Betul tak? Sebab adab kita berkomunikasi, adab kita berinteraksi. Ini sebagai contoh. Pelajar, banyak lagi. Pelajar-pelajar akan bertemu dengan pelbagai situasi kehidupan. Dan sebab itulah pentingnya kita meletakkan kepentingan moral yang paling tinggi untuk kita membuat keputusan, membuat sesuatu aksi moral, menzahirkan emosi moral. Bagaimana kita menakul, bagaimana kita menganalize setiap peristiwa dan dilema dalam hidup kita. Pelajar? Baik, seterusnya mengamalkan kesejahteraan sejagat. Sebagai seseorang yang mementingkan keamanan dan kesejahteraan sejagat, pelajar, kita perlu peka dan prihatin dan sensitif, dan memainkan peranan yang penting dalam usaha mengatasi isu-isu sejagat demi kesejahteraan hidup kita yang bersama. Pelajar, contohnya, saya berusaha menjaga alam sekitar. Bila kita jaga alam sekitar, kepentingannya, keberhasilannya akan dirasai oleh semua orang. Misalnya, kita memulakan di sekolah dengan program mengutip sampah. Nampak kecil bukan? Nampak sampah dan kutip letak di dalam tong sampah. Kenapa cikgu? Kenapa saya perlu kutip sampah sedangkan sekolah dah hire pekerja pembersihan? Sudah ada kontraktor pembersihan. Inilah yang kita nak tekankan pelajar. Kerja adalah kerja. Akan tetapi sifat moral dan sikap moral, hidup bermoral menjangkaui lebih daripada kerja. Faham tak pelajar? Moral itu adalah diri kita. Kita nak serapkan moral itu dalam diri kita. Pelajar, kita bukan nak letakkan moral itu adalah sebagai pekerjaan saja. Kita tak asingkan begitu pelajar. Tetapi kita dapatkan dan dakapkan moral ni ke dalam diri kita. Supaya kita jadi orang yang bermoral. Supaya hidup kita ni hidup yang bermoral. Nampak tak pelajar? Bila kita kutip sampah dan kita buang dalam tong sampah, pemandangan semua orang terhadap kawasan yang kita bersihkan itu akan mendapat manfaat yang sama. Maka sejahtera kita bersama. Itu dalam konteks yang kecil. Kalau pelajar tengok dalam konteks yang lebih besar, misalnya berlaku pencemaran di sungai, betul tak? Apa peranan pelajar? Yang dalam bidang kuasa pelajar, apa yang pelajar boleh buat? Mungkin boleh melaporkan kepada guru dan guru boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Ataupun tidak-tidaknya, sekiranya pelajar berada di rumah, laporkan kepada ibu ayah boleh laporkan pada pihak berkuasa. Ataupun tindakan lebih proaktif pelajar boleh buat, pelajar sendiri yang menelefon jabatan alam sekitar. Bagaimana caranya?
Dapatkan sumber dan info yang sahih daripada internet. Kita gunakan internet. Dapatkan sumber, kita kaji bagaimana ingin membuat aduan. Sekurang-kurangnya kita telah bertindak. Pelajar juga boleh menghubungi ketua kampung. Kita boleh menghubungi pemimpin masyarakat. Boleh pelajar. Semua boleh pelajar. Tidak ada boundaries. Demi kesejahteraan dan kesinambungan alam sekitar yang sejahtera. Nampak tak pelajar? Bila alam sekitar kita dikuatkuasakan undang-undang, pelajar pula ambil bahagian dan ambil peranan sebagai seorang masyarakat untuk hidup bermoral, menekankan bagaimana kita nak menjaga alam sekitar. Semua manfaat akan dapat dirasai bersama. Baik pelajar, apa yang dimaksudkan dengan cara hidup bermoral? Cara hidup bermoral ni, dia meliputi aspek fizikal, mental, sosial. Seperti bagaimana kita nak mengambil makanan yang seimbang. Seperti kita ambil makanan yang seimbang dan berkhasiat. Bagaimana kita nak jaga kesihatan diri, dan bagaimana kita nak libatkan diri dalam aktiviti yang sihat. Nampak tak ketiga perkaitan ini? Ambil makanan seimbang, jaga kesihatan diri, libatkan diri dalam aktiviti yang sihat. Nampak tak perkaitan itu? Beginilah aspek yang boleh kita kaitkan bagaimana cara hidup bermoral. Daripada pengambilan makanan, ni contoh analogi. Kita ambil makanan, kita jaga kesihatan, kita libat diri. Kalau dalam konteks dan konseptual cara hidup bermoral ni, kita hidup ni mengamalkan moral untuk diri sendiri, untuk minda sendiri, untuk mental kita, untuk emosi kita. Kita zahirkan cara hidup bermoral dan kita libatkan diri kita dalam hidup bermoral ini. Sebab kita hidup di dunia ni bukan kita seorang je belajar, tapi kita hidup bersama-sama dengan masyarakat. Baik, apa contoh cara hidup bermoral? Contohnya beradab, bijak menangani stres, suka membantu orang, bersikap jujur, berintegriti, menepati masa. Pelajar? Apa contoh cara hidup tak bermoral ni? Cara hidup tak bermoral ni dia akan bagi kesan buruk, sama ada pada diri kita, dari segi kesihatan kita, maruah diri kita, seperti merokok, melakukan perbuatan yang sumbang dan lumba haram. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan tidak bermoral. Contoh cara hidup tak bermoral apa belajar? Mencuri, menipu, membuli, gangsterism, membazir, melepak dan sebagainya. Kita nampak pelajar, dia punya perkaitannya di sini. Baik pelajar, terimalah pentingnya hidup bermoral. Pentingnya hidup ini diterima semua insan. Hidup bermoral penuh azam. Janganlah kita tersilap langkah, kerana moral tak kenal rupa. Pentingnya hidup bermoral karena ia asas kesejahteraan, dan pentingnya hidup bermoral, pentingnya menjangkaui akalmu. Terimalah santunan lagu ini, moga meresap ke jiwa. Menjadi insan berakhlak mulia, mengamalkan integriti, mempunyai nilai yang sejagat, memupuk berpaduan, mengamalkan kesejahteraan sejagat. Itulah kepentingannya moral.
sentiasa menjadi insan berakhlak mulia, mengamalkan integriti, mempunyai nilai yang sejagat, memupuk berpaduan, mengamalkan kesejahteraan sejagat. Itulah kepentingannya moral. Jadilah kita hidup dalam bermoral, moga hidup sejahtera sentiasa. Kepentingan moral pada diri, keluarga, dan masyarakat. Jumpa lagi pelajar-pelajar. Pentingnya hidup bermoral.